السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat yang ke-12 Jawi. Lapan daripada bawah, 12 Jawi, 8 daripada bawah, Rumi 50. Kita membahaskan berkaitan dengan asal usul sembahyang, asal usul solat 5 waktu dan hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Kita dah tahu sebelum ni, kita bincang dah, iaitu sembahyang kita, perbuatan sembahyang kita ambil daripada malaikat duk langit pertama sampai langit ke-7. Perkataan yang kita sebut kat mulut, bacaan yang kita sebut kat mulut, ambil daripada malaikat juga, daripada langit pertama sehingga langit ke-7 sama. Itu dari segi perbuatan dan bacaan kita, zikir kita. Dari segi waktunya, pukul berapa ataupun waktu tengah hari itulah, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam tu, lima kali sembahyang tu ambil Allah yang fardukan daripada 50 jadi 5. Dari segi ketentuan 5 kali. Macam mana pula dari segi waktu? Pagi, tengah hari, petang, malam lagi. Itu adalah daripada Rasul. Daripada salat Rasul terdahulu. Dan rakaat pun daripada Rasul terdahulu. Jadi sembahyang kita ni hebat sangat sebenarnya. Bacaan ambil daripada malaikat, perbuatan ambil daripada malaikat. 5 Allah sendiri bagi, 5 waktu, 5 angka 5 tu Allah sendiri bagi. Waktu sembahyang tu daripada Rasul, pukul berapa tu daripada Rasul. Rakaat pun daripada Rasul. Hebat sembahyang kita ni, besar hikmah dia. Dan kita dah bahas sebelum ni, iaitu subuh. Subuh adalah orang yang pertama sembahyang subuh adalah Nabi Adam AS. Waktu keluar daripada syurga, melihat dia akan zulumah, kegelapan, maka tunggu. Dia ingat dunia ni gelap. Sekali tiba-tiba cerah. Cerah tu dengan maksud terbit matahari ataupun naiknya fajar. Oh, ada cerah rupanya dunia ni. Okay. Bila ada cerah rupanya dunia ni, maka tanda bersyukur, dia pun sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama kerana keluar daripada zulumah. Rakaat pertama daripada gelap kepada cerah. Rakaat kedua, rakaat pertama sebab lepas daripada gelap. Rakaat kedua sebab siang. Gitulah, sebab siang. Habis, kita dah bahas lepas. Masuk kita sembahyang yang kedua, iaitu zuhur. Dan pertama, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur pula, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang sembahyang.
Zuhur, orang yang pertama. Tatkala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak, ada orang kata apa ni, mimpi pun sembelih, mimpi sembelih. Ada orang kata liberal lah, geng liberal ni, mimpi sembelih anak tu dia sembelih apa lah. Mimpi Nabi dan Rasul ni wahyu, bukan mimpi kita. Wahyu tu, cara wahyu banyak, macam-macam cara. Jibril turun bagi tahu, Jibril menyerupai lelaki, Jibril direct dengan wajah asal dia, datang bunyi macam lebah, macam-macam. Kadang-kadang datang dalam sangat berat, wahyu tu datang sangat berat. Anak angkat Nabi Zaid nama dia, kaki dia duduk kat bawah, peha lah duduk bawah, peha Nabi duduk atas, macam kita duduk bersila gitu kan, duduk atas tu sikit. Bila kebetulan waktu turun wahyu, kata Zaid, macam nak pecah tulang aku, macam nak beratnya wahyu. Jadi macam-macam cara. Antara cara wahyu adalah mimpi. Jangan sama dengan mimpi kita. Bila Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia Ismail, syaitan ganggu. Syaitan kata, engkau nak sembelih anak engkau sendiri? Nabi Ibrahim ambil batu baling. Kemudian syaitan pergi dekat Siti Hajar, isteri dia, mak Nabi Ismail ni lah. Suami engkau dah hilang akal, nak sembelih anak tu. Siti Hajar kata itu adalah perintah Allah. Ambil batu baling. Akhir sekali dia ganggu Nabi Ismail sendiri. Dia kata, mak ayah engkau semua dah hilang akal, nak sembelih engkau. Nabi Ismail ambil batu pun baling juga. Itulah permulaan jadi syariat pada kita untuk melempar batu, yang mana menjadi syariat dalam ibadah haji, yang dipanggil melempar ketiga-tiga jamrah. Itu asal usul dia. Kemudian sembelihlah juga, Nabi Ibrahim sembelihlah juga ke Nabi Ismail. Letak pisau dekat leher, tarik tak lut, asah, tarik tak lut, tarik letak tak lut. Sembelih pula sambil tutup mata. Ya anak ni, sembelih sambil tutup mata. Tak lut. Ini buktinya bukan pisau yang berkuasa memotong, Allah yang berkuasa memotong. Kita ambil akidah, masuk akidah sikit. Kita ambil apple, kita potong. Siapa yang memotong? Maksudnya sesiapa yang memberi bekas. Potong, ambil pisau. Jika kita kata pisau yang memotong, kita kata kat mulut pisau yang memotong. Ya, adat cakap tak apa. Hati kita rasa siapa yang memotong? Pisau yang memotong. Hati kita rasa, dia panggil lalai. Tak okey lah, tapi tak adalah apa, lalai lah, dia panggil orang yang lalai. Kalau kita pegang ke bahawasanya pisau yang memotong, kadang-kadang boleh jadi kafir, kadang-kadang jadi dosa besar. Bergantung kepada dia kata apa. Jika pisau yang memotong dengan kudrah, kederat yang Allah bagi dekat orang guna ring dia, tenaga dia untuk pegang pisau, dan pisau tu yang memotong. Tapi asal usul Allah yang bagi. Allah bagi kat makhluk, Allah bagi kat manusia. Kemudian ataupun Allah bagi kat pisau keupayaan itu, dan pisau memotong. Jika faham gitu, Mu'tazilah, dosa besar, bid'ah. Tapi kalau kata pisau tu yang memotong, memang pisau yang memotong, semata-mata pisau yang memotong, maka kafir. Nah, itu kena dengan akidah tu. Kalau kata kita tolak troli, dalam troli ada barang, siapa yang tolak troli? Kita. Siapa yang gerakkan barang? Troli. Adat cakap, boleh. Boleh tu maksud tak ada masalah. Memang bercakap gitu. Hati rasa macam mana masa tolak troli tu? Hati rasa, memanglah troli yang tolak. Kita tolak troli tolak barang. Lalai dia panggil. Sepatutnya kena rasa orang tak lalai macam mana? Dia rasa semua Allah yang gerakkan. Tapi dia tak rasa gitu. Kita rasa macam mana? Kita rasa troli ke? Akulah gerak. Akulah. Allah apa pula? Akulah. Maka dia panggil orang yang lalai. Tak ada kena-mengena akidah. Tapi kalau dia berpegang bahawasanya yang menggerakkan barang dalam troli itu, yang menggerakkan barang adalah troli digerakkan oleh orang
yang gerakkan, yang mana kekuatan yang orang ni dapat daripada Allah yang bagi? Mu'tazilah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu kena ngaji akidah sikit. Sama juga bila kita potong. Bila potong, siapa yang potong? Bila potong, siapa yang memberi bekas? Jika kita kata, kita faham, pisau lah yang memberi bekas, maka kafir. Bukan, pisau Allah bagi kekuasaan dekat pisau ataupun kat orang tu untuk memotong. Mu'tazilah. Kena faham macam mana? Yang memotong adalah Allah, yang menggerakkan orang adalah Allah. Biasa contoh dia bagi cincin, letak cincin, gerak. Siapa yang gerakkan tangan? Kalau kita kata kita yang gerakkan tangan dan kita yang menggerakkan cincin, teruk sungguh dah tu. Kufur, i'tiqad kufur dia panggil. Siapa yang menggerakkan tangan? Cincin ada. Allah yang menggerakkan kita. Tangan siapa yang gerak? Tangan yang siapa yang gerak? Allah yang menggerakkan. Cincin siapa yang gerak? Kita yang menggerakkan cincin. Daripada Allah yang bagi kekuatan kat kita. Kita yang gerakkan cincin. Jadi cincin tu bergerak dengan gerakan kita, bukan Allah. Mu'tazilah. Gerak, siapa yang gerakkan kita? Allah. Siapa yang gerakkan cincin? Allah. Ahli sunnah wal jamaah. Sikit nak masuk bab penting, bab akidah ni. Salah akidah, bimbang. Takut rosak akidah, takut tak beriman nanti. Jadi apabila potong tu membuktikan bukan pisau yang berkuasa memotong, tapi Allah. Cuma kita rasa lah, kita duk ambil sayur, ambil apa kan, kita tuk kan, tukang masak tuk. Kita rasa kita tu, kita rasa semua kita. Bila kita rasa kita yang memotong, kita rasa pisau yang memotong. Oh, beli pisau ni tajam nak sembelih tak lama lagi ni, waktu korban ni, beli ni tajam. Kita rasa apa? Kita cakap apa? Pisau yang potong. Cakap tak ada masalah. Memang kita hidup atas dunia cakap gitu lah. Cuma apa perasaan kita? Apa dalam hati kita? Hati kita kata pisau tu yang potong. Sebab tu kita beli pisau Jerman lah, itulah, inilah, ray kereta api lah. Ambil buat pisau semua. Tuak tajam. Pegangan kita apa? Pegangan kita Allah yang potong. Tak ada masalah. Tapi kita lalai ya. Lalai dari segi merasakan pisau tu yang potong. Macam itulah juga. Jadi bila Allah tak bagi, siapa yang membakar, siapa yang memberi bakar? Allah. Buktinya Nabi Ibrahim masa dia kecil-kecil, dia kena bakar dengan api, tak terbakar pun. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api tadi tak membakar, kerana yang membakar bukan api, Allah. Kita rasa apa? Kita cakap apa? Jangan ambil dekat-dekat, nanti terbakar. Cakap tak apa, anda cakap, tak masalah. Kita rasa apa? Biasanya kita rasa api itulah bakar. Kan? Lalai. Memang kita ni lalai. Pegangan kita apa? Allah yang membakar. Tak ada masalah. Akidah tak ada masalah lah. Tapi tetap lalai juga dia panggil. Orang yang lalai. Rugi orang yang lalai ni. Sepatutnya dia kena rasa Allah yang membakar. Dia kena pegang Allah yang membakar. Dia kena rasa Allah yang bakar. Cuma dia cakap aja api yang bakar. Sebab dia takkan nak cakap, ambil api tu, biar Allah membakar. Pelik bunyi gitu. Kata aku nak bakar lah, biar api terbakar. Ambil sampah. Apa? Biar kena api baru terbakar. Itu orang cakap. Api yang terbakar? Ya, api lah yang bakar. Orang tak cakap, ambil kumpul-kumpul. Tak, api biar Allah membakar. Orang tak cakap gitu. Pelik bunyi. Tapi memang gitu. Memang gitu. Jadi, pisau yang tidak memotong leher Nabi Ismail, tak mustahil. Tidak mustahil akal. Tapi dia panggil mustahil adat. Itu kena ngaji tauhid juga. Dia panggil hukum akal, dia panggil hukum adat, hukum syarak. Hukum adat yang duk lalu ni, ambil pisau, potong. Ambil pisau, terpotong. Ambil pisau, terpotong. Ambil pisau, terpotong. Try and error banyak kali dah. Sehingga yakin bahawasanya kalau ambil pisau, mesti potong. Dia panggil hukum adat. Tapi hukum akal, boleh aja pisau tu tak potong. Boleh aja pisau tajam, tak jadi apa pun. Tak lut, boleh aja. Hukum akalnya. Jadi, mustahil adat. Pisau tu tak lut, sedangkan tajam dan duduk di leher Nabi Ismail. Mustahil adat aja. Akal harus pada akal, masuk akal. Allah nak kata tak lut lah. Kemudian bila dia suruh menyembelih anak Nabi Ismail, sambung. Kemudian disuruh pula menyembelih akan penebusan. Lepas tak lut tu, akhir sekali Allah wahyukan bahawasanya kena tukar. Dah tak lut, tukar yang lain. Penebusan, tebus. Dengan kibas, dengan menyembelih seekor kibas.
Jadi patuhnya mereka melaksanakan perintah Allah, tapi takluk, maka Allah suruh sembelih kibas. Sembelih kibas. Adalah pada seru itu, ketika wahyu tu datang, wahyu suruh sembelih kibas, pada ketika gelincir matahari, zawal. Mudah-mudah kata sekarang, waktu mula-mula masuk Zuhur. Maka waktu tu, waktu seru tu, waktu wahyu tu, maka sembahyang ia 4 rakaat. Ya Nabi Ibrahim 4 rakaat. Yang kita sembahyang Zuhur tu lah. Yang pertama, syukur bagi penebusan. Maksudnya dapat ganti. Ganti daripada anak kepada kibas. Syukur, rakaat pertama. Rakaat kedua, bagi membuktikan duka, bagi membukakan duka cita anaknya. Anak nak kena sembelih, lega lah. Dapat melegakan Nabi Ismail yang duka cita. Maka Nabi Ibrahim sembahyang rakaat yang kedua. Dan yang ketiga, bagi menuntut keredaan Allah daripadanya. Demi menuntut keredaan Allah, sanggup mengorbankan anak yang disayangi. Maka rakaat ketiga kerana nak reda Allah. Rakaat keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar, kibas. Kenapa rakaat yang keempat Nabi Ibrahim sembahyang? Kerana dapat free kibas. Bukan ambil kibas dia, dapat kibas. Allah bagi kibas. Kibas ni daripada mana? Tengok baca. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar. Allah bagi kibas dan suruh sembelih kibas tu ganti Nabi Ismail, iaitu kibas yang dibawa turun daripada syurga. Kibas syurga, iaitu kibas Habil. Peristiwa Habil kita tahu. Watlu alaihim watlu alaihim naba'abnai Adam. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Apabila diceritakanlah, surah apa ya? Tak ingat surah apa. Ceritakanlah kepada mereka semua kisah 2 putera Adam, 2 anak lelaki Nabi Adam, menurut yang sebenarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya dipersembahkan korban, disuruh buat korban. Fatuqubbila min ahadihima, maka salah seorang diterima korbannya. Persembahan ni salah seorang diterima, ibadah ni salah seorang diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, seorang lagi tak terima. Kita tahulah cerita tu, Habil Qabil yang tak terima kan. Qala, kata yang tak terima, yang tak diterima tu, la aqtulannak, aku bunuh engkau. Qala, jawab yang kata nak kena bunuh, yang diancam tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Kita tahu cerita Habil dengan Qabil lah tu. Qabil mempersembahkan tanaman sayuran buah-buahan yang dah layu, dah rosak lebih kurang. Cara korban waktu tu, korban ni macam ibadah lah waktu tu. Cara korban waktu tu adalah ambil apa-apa yang disayangi, letak atas bukit, atas gunung, atas bukit. Nanti dia hilang. Ada kata disambar oleh api, disambar oleh cahaya sebagainya. Tapi yang penting hilang. Bila hilang maknanya Allah terima. Waktu tu tak pelik. Sebab apa tak pelik waktu tu? Sebab Nabi Adam lagi pelik. Cerita kat syurga kat anak dia lagi pelik. Aku baru turun syurga, korang ni baru lahir. Anak Nabi Adam ada 41 orang. Cerita lagi pelik. Gitu, gini, gitu. Buruk. Sekali langkah sejauh mata memandang. Lagi banyak pelik. Setakat letak persembahan tu atas bukit, lepas tu disambar api tu biasa. Tak pelik langsung. Malah zaman Nabi Sulaiman tu, anak cucu cicit Nabi Adam, Nabi Sulaiman lagi pelik. Boleh terbang, boleh apa semua. Boleh kontrol jin, boleh apa sebagainya. Lagi pelik kan? Jadi waktu tu Nabi Adam tak pelik. Langit masih lagi tak tertutup macam sekarang. Kalau tengok langit boleh nampak. Malaikat boleh nampak apa waktu tu. Ditutup langit ketika ditutup langit ketika Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dilahirkan, tutup langit. Langit pertama tak tutup lagi. Tapi langit lain semua tutup dah. Ketika lahir Nabi kita, semua langit tutup. Betul, tengok tak nampak apa. Okey. Sepatutnya boleh nampak. Dalam kisah Isra Mi'raj ada cerita. Boleh nampak apa-apa yang berlaku.
Kalau tak ditutup ke Nabi SAW lahir, tutup. Ditutup terus. Jadi Habil dia bagi kibas yang sangat gemuk. Allah terima kibas Habil. Allah tak terima sebab Habil penternak, Qabil petani. Petani. Dia bagi lebih kurang, ambil lah mana-mana bagi, lepas tu hilang juga. Bukan Allah makan pun, dia kata macam tu lah kot dia bagi. Tapi Habil dia cari yang terbaik, kibas yang terbaik, letak atas tu, hilang. Hilang dengan maksud, oh diterima korban aku. Qabil dah lah bengang dengan Habil. Sebab dia nak kahwin, tak dapat ke Habil kan. Dia nak, sebab dia tak boleh kahwin. Dia nak kahwin dengan adik-beradik yang kelahiran sama. Anak Nabi Adam ada 41, 20 kali kelahiran. Siti Hawa lahirkan 20 kali kembar laki perempuan, laki perempuan. 20 kali, maknanya 40 orang lah. Yang seorang, ada last kali seorang je laki. So seorang lah, dia tak ada pasangan lah, dia laki. Yang lain semua kembar. Waktu tu syariat, waktu tu tak boleh kahwin sama-sama kembar. Dia kena kahwin silang, dia kena kahwin kelahiran yang lain. Sebab waktu tu nak kahwin dengan siapa-siapa tak ada dah. Kahwin dengan tu, yelah itu je anak, itu je manusia yang ada. Nak kahwin dengan siapa? Maka boleh kahwin adik-beradik waktu tu. Tapi dia kena jangan satu kandungan. Yang lawa tu satu kandungan dengan Qabil. Mana boleh kahwin? Dapat ke siapa? Dapat ke Habil? Dah lah bengang satu. Panah hati. Tiba-tiba persembahan Habil pula dia terima. Qabil tak terima, bengang lagi. Tu la aqtulannak, aku bunuh kau. Tiba-tiba aku bunuh kau. Berlakulah pembunuhan yang pertama. Pembunuhan yang pertama lepas pada tu. Dan fenomena daripada anak-anak Nabi Adam, iaitu buat korban, ada yang Allah terima dan ada yang Allah tak terima. Berlaku sampai sekarang. Bergantung kepada niat kita. Kita korban, kita ambil yang paling murah. Qabil lah. Tu lah. Kita ambil yang paling mahal. Berapa? 700. 1,200 ada satu bahagian. Itu sepatutnya. Tapi kita nak 700. Alik nu 08. RM20. Lepas dah tu sana. Kita gitu. Kita lah tu. Kalau kambing, kambing boleh korban juga. Jangan lupa. Kalau korban kambing pula, kita cari yang murah-murah. Yang 800, 900, yang dekat-dekat dengan harga satu bahagian lembu juga. Cari yang 1,500. Bor, 4,000. Oh. Anak lembu, besar anak lembu. Bor. Itu baru nama korban. Itu baru lepas berkorban, terkorban. Ini nama berkorban. Lepas berkorban tu, tak terkorban pun tengok. Elok je. Patut terkorban. Gaji bulan dah habis gaji bulan ni. Lagi 2 minggu tunggu. Makan Maggi je lah kita. Baru betul korban. Ini nama korban tapi cari yang murah. Bukan kata tak sah. Bukan tak sah. Cuma nak bagi tahu, korban-korban ni biarlah selepas berkorban, kita akan terkorban. Barulah terasa pengorbanan tu. Ini berkorban tapi tak terasa pun terkorban. Kalau duit banyak, seekor lembu. Biar terasa. Yang penting nak rasa. Korban kita mesti rasa. Rasa habis duit. Tu kita nak. Kalau tak rasa, tu bukan berkorban. Bukan saya kata tak sah. Tak dapat hikmah korban. Tak dapat hikmah. Biar terasa. Duit rasa hati tu kan. Tengok dalam Maybank to you, dalam CIMB Klik tu, ada rasa. Okey, yang tu nak. Kalau setakat tak rasa apa, macam tak rasa apa, habis duit tu tak rasa apa, maknanya tak cukup lagi. Dia kena rasa. Habis kalau duit dalam bank ada 2,000, rup hilang 700, rasa tak? Oh, terlebih rasa dah. Gitu kita nak. Habis kalau dalam bank ada 300,000, 4,000. Zup, tak rasa 4,000. Kalau ada 300,000, hilang 4,000 tak rasa. Kambing Kambing pun boleh. Kambing 1,000 lebih Gitulah. Sikit. Kemudian diturunkan kambing Habil tadi ke bawah, menggantikan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim sembelih. Habis situ je lah. Habis cerita kat situ. Dan habis Zuhur. Jadi okey. Sekejap. Jadi 4. Okey. Jadi Zuhur habis. Zuhur adalah Nabi Ibrahim. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar. Sembahyang asar pula iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang kena telan ikan tu. Ketika dikeluar akan dia Allah daripada perut ikan nun.
Yang pertama sembahyang asar adalah Nabi Yunus. Nabi Nuh diutuskan kepada kaumnya dekat selatan Iraq sana. Ninawa nama tempat tu. Kaum dia tolak ajakan Nabi Nuh untuk berdakwah. Berkali-kali Nabi Nuh berdakwah. Diorang tolak. Kemudian Allah perintahkan Nabi Yunus AS bagi amaran azab. Azab kalau tak beriman. Diorang marah Nabi Yunus. Nabi Yunus pun, yelah, dah usaha dah. Kemudian Allah turunkan wahyu, pesan dekat umat kamu. Sebelum ni kata azab aja. Kali ni ada masa. Dalam masa 3 hari turun azab. Sebelum ni, jangan nanti turun azab, nanti turun bala. Cakap je itu je. Dia orang buat tak peduli je. Sekarang ni bagi masa. Jangan buat macam ni, nanti turun bala. Kalau buat juga dalam masa 3 hari. Masuk Islam atau masuk Islam. Beriman. Kalau tidak, dalam masa 3 hari. Azab akan turun. Bagi masa. Dan bila begitu, dan kawan dia tak nak juga. Tak nak beriman juga. 3 hari ni, tak nak juga. Dah letak masa pun tak nak. Bila tak nak beriman, Nabi Nuh ingat, dah tak nak beriman. Mungkin hari pertama lah, kita kata mudah-mudahan kita hari pertama, tak nak beriman. Sebab akan turun azab. Bila turun azab daripada langit, daripada bumi, terbalik macam bumi Sodom ke, tak tahu macam mana. Hujan lebat ke, petir ke, apa ke. Maka, hari kedua tu, Nabi Nuh pun keluar daripada kawasan tu. Nabi Nuh pula, Nabi Yunus. Nabi Yunus keluar daripada kawasan tu. Baru hari kedua. Allah janji 3 hari kan. Dia keluar hari kedua. Dia sangka kan, dah tak nak beriman. Walaupun dah letak tempoh, akan turun azab. Tak nak beriman juga. Hari kedua belah. Nabi Yunus naik bahtera. Sebab dia menyangka Allah akan bagi dia umat yang baru. Untuk didakwah. Naik bahtera. Naik bahtera, bahtera tu karam, tak boleh jalan. Di laut yang bergelora. Mereka memusyarat, ramai dalam tu musyarat. Berat sangat. Dibuang barang-barang kat atas bahtera tu. Buang beban-beban. Masih lagi tak boleh. Macam nak karam aja. Last kali, kita kena ringankan lagi. Kita buat undian. Siapa yang kena undi tu, kena dibaling ke laut. Terjun. Terjun. So kita nak kena ringankan lagi. Buat undian, terpilih Nabi Yunus. Nabi Yunus kena. Sebab ada orang alim waktu tu, di dalam bahtera tu. Orang alim tu kata, kenapa jadi gini? Ini bala Allah. Dia kata. Kerana ada orang yang lari dari tuannya. Hamba yang lari dari tuannya. Ada hamba yang lari daripada tuannya. Terasa Nabi Yunus. Aku 3 hari, alamak, gitu. Dia tak sengaja pun. Dia ingat ada Allah kata 3 hari akan turun bala. Larilah cepat-cepat setelah hari yang pertama tu. Sebab nanti turun bala. Dia silap sangka lah macam tu. Kemudian naik bahtera, betul ingat. Akulah kot. Kata orang ni tak dia cakap aja orang ni kata. Ada yang hamba lari pada tuannya. Akulah kot lari. Dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Nabi Yunus tak salah, tapi dia terasa bersalah. Kemudian buat undi beberapa kali. Tak boleh, itu orang alim. Dia orang kenal Nabi Yunus ni, orang alim. Nampak orang baik apa semua. Buat undi lagi, kena lagi. Buat lagi, kena lagi kat Nabi Yunus. Akhir sekali tak apalah, Nabi Yunus pun terkejun. Terkejun datang ikan nun. Tak tahulah ikan nun macam ikan paus ke ikan apa ke, ikan besar. Ikan nun dia panggil. Akan duduk dalam dasar perut ikan. Susuk. Tapi macam nak nafas, macam nak apa, tak tahu. Tapi mesti besar ikan tu. Yelah, ikan paus pun besar. Itu zaman sekarang. Dulu, ikan paus dulu tu, kalau dinosaur apalah nak sebut, lupa dah apa benda yang terbang tu. Kau ambil macam tu ikan paus makan. Sebab dia lagi besar. Maknanya ikan nun ni mungkin lebih besar daripada ikan paus. Tak tahulah besar mana, besar bangunan ke besar mana. Mungkin ada tingkat-tingkat, boleh duduk kat bawah tu ada apa? Asid nak macam makanan, dia duduk tingkat atas. Adalah panas-panas sikit, ada gitulah kot. Fikirlah macam mana, cuma oksigen tu, tak tahu, mungkin besar sangat oksigen. Banyaklah oksigen, sehingga makin lama makin kurang lah. Mungkin berpuluh-puluh hari boleh hidup.
Allah. Lepas tu Nabi Yunus baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan bacaan itu menyebabkan ikan nun jadi panas. Jadi panas, akhirnya dia muntahkan setelah 40 hari. Dia muntahkan dekat tepi, muntah gitu. Muntah gitu, sehingga terdampar di tepi pantai. Okey. Tapi sebenarnya, Nabi Yunus punya, Nabi Yunus, umat Nabi Yunus, dia beriman apa pada tu? Mungkin hari 3 kot, hari last. Dia beriman. Akhir sekali dia beriman, cari balik, mana Nabi Yunus, mana yang Yunus, tak ada lah. Sebab Nabi Yunus keluar awal. Diorang akhirnya beriman dan tak jadi turun balik. Dan ada cerita dalam Quran. Surah Yunus. Surah Yunus cerita tentang satu kaum yang terbaik, iaitu tak terima azab kerana dia beriman. Selepas didatangkan amaran, dia beriman di ujung-ujung tu. Maka tak jadi turun azab. Dia beriman akhir sekali. Nabi Yunus pun dapat tahu, oh rupanya umat aku beriman. Dia keluar awal. Cerita ni pernah dibandingkan oleh para sahabat dengan cerita Nabi kita. Nabi kita menjadi orang terakhir hijrah. Dia nak cuba banding, tengok Nabi Yunus. Nabi Yunus awal-awal lagi dah lari. Ada kata lari, tak boleh kata lari. Awal-awal lagi dah keluar. Nabi kita, ni sahabat ni nak besarkan Nabi dia lah, tapi dia merendah pada Nabi Yunus. Tu Nabi tak bagi. Tengok Nabi Yunus. Awal-awal lagi dah keluar. Tengok Nabi kita. Nabi kita orang terakhir keluar hijrah. Last. Lepas semua sahabat hijrah, dia last kali terakhir. Dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Dia last yang keluar hijrah. Kenapa dia keluar last? Kerana tak terima lagi arahan daripada Allah suruh keluar. Yang suruh pergi hijrah. Jadi maka para sahabat pergi dulu, Nabi tak pergi lagi. Sebab tak turun wahyu. Tak dapat arahan. Tengok Nabi Yunus. Baru kata akan terima azab, wahyu tak turun lagi, suruh pergi. Cuma bagi tahu untuk beriman. Tapi dia keluar awal lah. Para sahabat duk cerita, duk cakap. Maka Nabi tak senang dengan cerita tu, tak boleh gitu. Maka Nabi kata, tak patut bagi seorang hamba tu mengatakan, aku lagi baik daripada Yunus bin Matta. Nama Nabi Yunus bin Matta. Tak patut kata gitu. Malah diorang kata, diorang nak bandingkan Nabi dengan Nabi Yunus. Diorang kata, Nabi Yunus, dia bermunajat dengan Allah kat mana? Dasar bumi, bukan dasar laut. Maksud bukan bumi, bukan kat luar ni, dalam lagi. Nabi kita bermunajat dengan Allah, Isra Mi'raj kat atas. Hebat Nabi kita lagi lah. Dia nak bandingkan. Maka Nabi marah kali ni. Nabi kata, jangan kalian melebih-lebihkan aku atas Yunus bin Matta dengan sebab tadi. Dengan sebab dia dianggap keluar awal, aku keluar yang terakhir. Jangan dianggap aku bermunajat dengan Allah naik atas tempat mulia. Tapi dia duduk dalam laut. Jangan kata gitu. Jangan beza-beza. Jangan lebih-lebihkan. Sebab Yunus bin Matta ni, Nabi kata saudara dia. Habis. Cerita tu sikit je cerita. Kemudian keluarlah Nabi Yunus seperti anak burung yang tiada berbulu baginya. Pernah tengok anak burung yang tak ada bulu? Anak burung. Tapi sebenarnya, kalau dalam Jawi, bukan anak burung. Burung anak. Jadi sepatutnya kita kekalkan, jangan tukar. Cetakan Rumi itu pun sama. Anak burung juga. Dia burung anak. Bukan anak burung. Burung anak. Kalau yang Jawi, Jawi burung anak. Burung anak tu anak burung lah. Cuma kenapa kita nak tukar kalau kita boleh faham? Kalau sampai apa benda ni tak boleh faham kan? Cara kita beradab dengan tuan pengarang kitab adalah, oh ini titik hilang. Contoh lah, titik hilang. Zaman dulu kan masa dia nak cetak kan dia pakai yang tu. Kan? Pusing terlebih sikit, adalah dawat-dawat mercik. Pop pergi titik kat mana-mana. Lepas tu orang pakai salin. Jadi titik tu kadang lari. Maka bila kita oh lari ni, kita kata apa? La'allas sawab. Kita kena kata kita atau kita tulis itu la'allas sawab. Mudah-mudahan betul yang ini. Kita tak boleh potong. Salah ni. Amboi potong kitab orang. Macam besar sangat. Berapa kitab dah kita buat? Sedap-sedap potong kitab orang.
Jadi kita buat anak panah atau garis kat bawah, la'alla sawab. Mudah-mudahan yang ini yang dimaksudkan oleh pengarang. Satu. Sebab kalau kita main potong gitu, kalau sebenarnya pengarang memang maksudkan itu, kita kata lain, dia akan dakwa ke akhirat nanti. Dia akan dakwa ke akhirat nanti. Aku cakap lain, ngajar lain. Murad aku lain, apa? Maksud aku nak sampaikan lain, mu pergi sampai lain. Dia dakwa tu. Dakwa. Jadi apa kata, saya tulis la'alla sawab, mudah-mudahan, sebab tak boleh nak fikir mesti maksudnya ni. Tak apa, tanggung la'alla sawab, mudah-mudahan itu yang betul. Jadi kalau kita tukar anak burung, dia kata aku cakap burung anak. Sebab apa mu cakap anak burung? Sebab dia orang petani mesti cakap begitu. Aku cakap burung anak. Kenapa mu tukar anak burung? Yelah, maksud sama. Kalau maksud sama, bolehlah orang main tukar semua kita aku. Tak boleh. Gitu. Jadi seperti burung anak yang tiada berbulu baginya. Anak burung ni bila dia lahir, dia memang tak ada bulu. Jadi maknanya mungkin kita boleh faham, dalam tu kan ada asid tu kan. Asid hidroklorik dalam perut kita tu. Tapi rasa perut tu pun ada sama kot. Macam mana nak proses, nak hadamkan ikan-ikan, dia mana kunyah, ngok-ngok telan. Telan gitu aja. Mesti asid dia mungkin lagi power. Macam kuat orang asid kata lebih kuat daripada air bateri 10 kali ganda air bateri dalam perut kita ni. Jadi mungkin asid tu menyebabkan kenalah menggelupah kulit tu, maksud dia. Putih pucat. Hilang habis. Sebab tu dia kata seperti anak burung yang tiada berbulu bagi. Seperti burung anak yang tiada berbulu baginya. Mengelupas kerana ada cecair, ada lendir dalam perut ikan tadi tu. Dimuntahkan kerana Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Bila kita dalam keadaan terkepit, tak tahu nak buat apa, kok ni tak boleh, kok ni ditelan mati mak, diluah mati bapak, gitu tak boleh begitu, baca ni. Lepas. Dalam penjara kan, lepas baca ni. Dia akan lepas. Kalau tak lepas keluar penjara pun, lepas kita tu. Rasa macam duduk dalam taman je duduk penjara. Macam tu. Lepas hati je. Tak jadi sewel lah, senang kita. Bila terkepit. Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada satu kisah, cerita. Anak burung gagak. Pernah dengar cerita anak burung gagak? Masa baru lahir. Anak burung gagak, bila dia bukan lahir, dia menetas, dia putih melepak. Tak ada bulu lah. Mana ada bulu anak burung? Putih melepak. Mak burung gagak hitam tadi, dia keluar cari makan. Bila dia balik-balik dah menetas. Bila dia tengok putih, dia tak ngaku anak. Sungguh cerita ni. Tak tanya anak burung kakak. Bukan cerita mereka. Tunggu. Dia tengok, tak ngaku anak aku. Dia tengok jauh. Dia duduk pokok ni, dia tengok sarang dekat situ. Ini bukan anak aku ni. Ini mana anak mana. Bukan anak aku. Aku hitam. Dia tunggu. Sehingga, dia tunggu. Bila dia tunggu, matilah. Macam mana tak mati-mati burung gagak? Berlambak burung gagak. Berlambat-lambat kalau tempat yang banyak burung gagak tu. Allah hai. Sebab apa tak mati-mati? Walaupun dia tak bagi makan, dia tak bagi. Biasa. Dia mana reti terbang. Ibu dia ni yang pergi cari makanan suap. Tapi tak mati-mati. Kenapa? Ketika itu, bila dia lapar, Allah keluarkan dekat kulit dia satu bau, aroma. Bau ni, kalau serangga-serangga bau, dia macam magnet. Dia akan datang. Dia suka. Maka anak burung tadi makan. Time malam, embun, hujan, boleh minum. Dan berhari-hari, tunggu tengok jauh, tengok je. Aku heran. Aku ram yang lain. Kenapa ni anak menatai mana pula ni? Burung mana pula? Dia heran. Begitulah. Sehinggalah agak-agak berapa lama tumbuh bulu? Berapa? Seminggu macam tak tumbuh lagi kot. Nak jadi hitam, nak nampak hitam sikit-sikit jadilah. 2 minggu lah. 2 minggu nampak hitam sikit-sikit dah. Baru dengan aku anak. Dia pergi bagi makan dan sebagainya. 2 minggu, kalau kata 2 minggu lah. 2 minggu anak tadi Allah yang bagi makan.
Daripada aroma yang dia keluar. Dia keluar dekat kulit dia tu. Sehingga dia makan minum. Jadi tumbuh bulu hitam. Bila nampak hitam sikit-sikit, oh anak aku sungguh ni. Silap-silap mati dulu anak tu baru dengan aku. Maka, ada satu doa. Ambil ijazah ni. Boleh ni. Lepas ni, saya tengok kat depan ni semua Ferrari pakai. Datang sini. Ada satu doa yang diambil sempena daripada kisah tadi. Doa dia bunyi gini. Allahumma rzuqna. Nah tu kami lah kalau ramai. Kalau seorang ni lah. Allahumma rzuqni lah. Baca seorang-seorang. Allahumma rzuqni kama tarzukul burath. Burath ni anak burung gagak. Cari kamus burath. Sa. Bukan sin. Bukan buras. Bukan. Burath. Sa. Buras. Ra tu ghin lah. Buras. Allahumma rzuqni. Biasa kita baca kot doa. Allahumma rzuqni. Ya Allah ya Tuhanku, rezekikan aku. Kama, seperti mana? Tarzuku, kamu memberi rezeki. Buras, anak burung gagak. Dia panggil doa ni doa magnet rezeki. Jadi muka rezeki. Orang tengok rasa nak bagi duit. Gitu. Allah, tapi kena amal lah. Kita alih sekali-sekali baca. Allahumma rzuqni kama tarzukul buras. Kalau nak baca ramai-ramai, Allahumma rzuqna kama tarzukul burath. Perkataan sama je. Allahumma rzuqna, rezeki tu. Kama tarzuk, rezeki lagi. Ya Allah berikan aku rezeki sebagaimana kau bagi rezeki ke anak burath yang tak boleh bergerak. Tapi, orang terasa je nak bagi. Orang terasa je. Sebab ada aroma bau. Ada bau. Orang sekarang panggil ada aura. Datang. Allahumma rzuqna kama tarzukul burath. Sikit cerita pasal anak burung. Dan ia di dalam 4 kelam. Nabi Yunus 4 kelam. Kelam tu gelap. 4 gelap. 4 malam lah boleh kata. 4 kelam. Pertama, kelam zulmah. Kesalahan. Pertama, Nabi Yunus terasa bersalah. Nabi Yunus tak salah. Dia terasa bersalah. Apabila Allah turunkan wahyu kata 3 hari lagi akan turun azab. Baik engkau beriman. Umat dia tak nak beriman. Dia ingat dah tak nak beriman. Aku pergilah dulu sebelum azab turun. Maka walaupun tak salah, tapi dia rasa salah. Macam kita dah bahas baru ni lah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada duit dalam bank 1,000, masuk tabung 10 sen. Rasa berdosa tak? Berdosa ke tak? Berdosa tak? Masuk 10 sen. Tak berdosa. Rasa tak berdosa? Rasa. Ada dalam bank 1 juta, masuk 10 ringgit. Rasa tak berdosa? Rasa. Ada duit 10 juta, masuk 1,000. Rasa berdosa tak? Berdosa. Rasa berdosa, tapi berdosa ke tidak? Tak berdosa. Begitulah Nabi Yunus rasa berdosa sebab keluar awal. Sedangkan dia tak berdosa pun. Maka bersyukur dia, lepas dah dimuntahkan oleh ikan nun, bersyukurnya dia sembahyang 1 rakaat pertama. Kedua, kelam airnya. Maksudnya, daripada yang pertama tadi, daripada zulmah kesalahan yang dia anggap salah, Nabi Yunus anggap salah, maka bila dah keluar, dia terlepaslah daripada kesalahan itu. Dengan bersyukur tadi tu, 1 rakaat. Kedua, kelam airnya. Gelap air tadi, dalam air kan gelap. Maka dah jadi terang. Maka sembahyang yang kedua kerana itu. Kerana syukurnya dah keluar daripada kelam air. Yang ketiga, kelam malam. Memang malam lah, dah lagi kelam malam lagi. Dalam dasar laut. Maka bersyukur daripada kelam malam kerana dah duduk kat tepi pantai. Rakaat ketiga. Dan keempat, kelam perut ikan. Perut ikan tu sendiri ada gelap dia. Maka keluar dari perut ikan. Jadi maknanya banyak gelap ada kat sini. Pertama, gelap kerana salah ni gelap. Yang kedua, air tu gelap. Dalam air gelap, ada gelap dia. Yang ketiga, malam memang gelap. Yang keempat, perut ikan pun gelap. Tapi gelap ada kategori masing-masing. Salah kategori maknawi. Maksud gelap, tapi salah tak gelap. Orang buat salah terang benderang aja. Tapi dia dalam kegelapan. Bukan masuk gelap kan? Tapi dari kategori gelap dia, terlepas. Kelam air, dalam air, taklah gelap betul. Tapi ada gelap dia, kategori gelap dia, terlepas. Malam kita tahulah. Lepas. Perut ikan, dalam perut ikan tak tahulah gelap macam mana. Kategori gelap dia macam mana. Lepas. Maka 4 rakaat kita sembahyang Zuhur, 4 asar. 4 rakaat kita sembahyang asar kerana Nabi Yunus keluar tu waktu asar.
yang kena muntah tu, muntah ikan nun tu, waktu asar, maka semayang dia waktu tu, kita semayang sama, semayang kita. Semayang asar kita. Dan adalah keluarannya itu pada waktu asar, maka semayang ia empat rakaat. Syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah itu, 4 kegelapan tadi. Maghrib pula. Dan pertama-tama orang semayang maghrib itu Nabi Isa AS. Tak kala dikeluarkan dia Allah daripada antara kaumnya. Dikeluarkan termasuk diangkat ke langit kan. Dikisahkan sikit dalam surah An-Nisa ada kisah tentang Nabi Isa ni. Ketika itu mereka semua menyangka mereka telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam. Mereka sangka mereka dah bunuh, padahal mereka tak bunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Wa ma qatalu, qatal, bunuh. Wa ma salabu, rupa-rupanya salib-salib ni, salabu, salib. Kita cakap salib bahasa Arab tu, salib ni, salib, sad tu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, ni ayat Quran ni. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa tadi benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh tu. Diorang memang gitu, bila diorang bunuh, Isa ke siapa? Dia orang duduk bercakap-cakap. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang mereka bunuh, kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin yang mereka bunuh tu Nabi Isa sebenarnya. Sebenarnya Nabi Isa telah diangkat. Jadi kita faham kat sini, sikitlah kita faham kat sini, Isa dengan Jesus ni lain. Itu yang pertama. Isa dengan Jesus ni lain. Sebab Jesus tu yang kena salib. Quran sendiri, dalam Quran sendiri cerita, surah An-Nisa, bahawasanya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh, mereka tu, orang tu tak membunuh Isa, tak membunuh dan tak menyalib mereka. Jadi bila telah disalib, yang salib tu orang lain. Itu Jesus. Jadi kalau kita kata Jesus tu Nabi Isa, makna kita kata kena salib. Sebab Jesus ni bukan yang naik langit, bukan. Jesus ni yang kena salib. Jadi tak sama, orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Mereka kata yang kena salib tu Jesus. Baru ni, tak adalah baru, lama dah juga. Ada ungkapan I love Jesus kan? Jesus. Ada dengar cerita tu? Dari segi prinsip tak ada masalah lah Jesus. Kalau Jesus tu Nabi Isa. Tapi adakah benar Jesus tu Nabi Isa? Tak. Jesus tu seorang Yahudi yang diserupakan muka. Allah serupakan, nampak macam Nabi Isa. Bunuh. Bila bunuh, salib. Bila salib, Jesus. Bukan Nabi Isa. Orang yang berbeza. Jadi bila kita kata I love Jesus, bermaksud aku sayang yang kena salib. Tak, Jesus tu Nabi Isa. Kalau Jesus dengan maksud Nabi Isa, saya sayang Nabi Isa, tak apa. Tapi adakah Jesus tu Nabi Isa? Tidak. Bukan. Jesus naik ke langit, Allah angkat ke langit. Isa Allah angkat ke langit. Jesus kena salib. Orang yang berbeza. Orang yang beza. Sebab tu tak boleh guna sebenarnya. Sebenarnya tak boleh. Apabila satu perkataan, orang kafir pun pakai, orang Islam pun pakai. Yang mana ayat tu asal daripada orang kafir, sebenarnya tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebenarnya. Dan kita tidak diajar tu untuk menukar nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, ataupun hadis, kita tukar kepada nama ikut bangsa lain. Ni macam kita yang itu adalah Nuh jadi Noah. Kita tak disuruh untuk tukar gitu. Kita kata aku nak pergi
kita ada ramai antara Nabi kita, Nabi David. Tak ada. Tidak. Kita tak disuruh. Malah kita tak diajar untuk tukar nama walaupun dengan maksud yang sama. Sebab mereka mempunyai mereka mempunyai cerita yang berbeza. Mereka kata Nabi Daud ada isteri 100. 100 isteri. Nabi Daud yang mula 99, yang ke 100 tu dirampas bini orang. David dia. Kita punya Daud macam tu? Tak. Jadi bila kita kata David tu Nabi Daud, dia sebenarnya setakat cakap gitu tak apa, nak bagi tahu ada perbezaan hampir sama. Cuma kita tak disuruh, tak diajar untuk tukar. Letak nama anak Aaron. Sebab Aaron antara 25 Nabi, Rasul apa? Harun. Nabi Quran kata Harun. Harun bukan Aaron. Bukan. Aaron ada dia punya versi sendiri. Entah macam mana tak tahulah. Jangan kadang kita tukar. Kita ni nak gitu lah. Kita pun nak Noah lah, letak nama anak Noah. Sebab Nabi Nuh gitu lah. Dia ada Nuh versi sendiri. Noah dia lari daripada umat. Noah dia lari pada umat. Maksudnya Allah suruh, bukan Allah, ikut versi Israeliat, versi dia lari pada umat lah. Panjang lah cerita tu. Ada versi dia. Yang mana versi dia kalau kita tengok tak sesuai dengan akidah kita tentang kerasulan. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tak sesuai. Tak sesuai. Ayub tak sama dengan Job. Ayub Job kan? Job Steve Job. Job tu Ayub Job. Tak sama Ayub dengan Job. Job, dua orang punya bahasa kan? Job sakit, dia kata itu pesuruh lah. Sakit, sehingga keluar ulat. Keluar jalan ulat tu. Dia panggil pula, mari, ambil buah balik kat kaki. Itu versi Job dia. Ayub kita tak gitu. Tapi sakit-sakit juga. Sakit bawah kulit. Nabi Ayub kena sakit bawah kulit. Sakit di bawah kulit. Orang tak tahu, dia seorang je rasa. Tu kita versi Ayub kita. Bukan Job. Macam itulah juga Moses dia ada versi dia. Solomon ada versi dia. Robin Hood ada versi dia. Kita Nabi Hud. Bukan Hud. Itu apa? Kayu apa? Hutan. Bukan. Tu wood, hutan. Kita Ishaq. Ataupun nama lain Israel. Nama dia ada Ishaq, Yaqub, dua anak dia. Bukan Isaac. Ishaq, Isaac ada versi dia. Ni kita lah nama Ishaq, orang putih panggil Isaac, letak nama anak Isaac. Pelik enggak. Elisha, Aliasa, bukan Elisha. Aliasa, diorang pelat, biarlah diorang pelat sebut. Kita janganlah pelat. Dalam Quran kata Aliasa, bukan Elisha. Jonah lah. Yunus tu Jonah, dia ada Jonah versi dia tau. Yunus, Jacob lah. Biskut tak apa lah. Yaakob pun jadi Jacob. Tak apalah biskut macam mana. Tapi Jacob dia tak sama dengan Yaakob kita. Versi dia. Jadi kita tak disuruh untuk tukar. Tak disuruh. Kita kekal dengan nama dia yang disebut dalam Quran dan hadis. Soalan kita ada kenal orang luar datang. Orang putih. Namanya Mr. Black. Kita tukar tak kata Mr. Hitam? Cik hitam. Tak tukar, tetap black. Dia duduk Thailand pun kita panggil black. Dia duduk Amerika pun black. Duduk kat sini pun black. Mr. Black tu nama dia. Tak perlu tukar dengan bahasa kita. Tak perlu tukar. Daripada Ayub jadi Job, daripada Musa jadi Moses. Tak. Kalau dia tu Mr. Black, kita panggil Encik Hitam. Jadi pelik. Encik Hitam sila masuk. Nama dia white. Encik Putih sila masuk ke sana. Pelik engkau. Kita tukar ke Mr. Stone kepada Encik Batu? Lagi pelik. Kita tak tukar. Kekalkan nama itu. Kekalkan nama. Kita tak disuruh. Kita disuruh tak tukar Sami kepada Imam. Imam. Sami tu Imam tu. Atau iman dia ke? Tak. Sami. Imam. Tak tukar. Mayat. Jangan. Mayat lah. Tapi jangan tukar jenazah. Jenazah orang kafir. Mana ada? Kita ada nama kita sendiri.
Tak perlu tukar. Tak perlu. Jerak kubur. Tak, perkuburan tak ada. Jerak-jerak. Apa dia panggil? Ada bahasa dia sendiri. Tokong boleh tukar pada masjid tak? Sama tempat sembahyang. Tak ada. Kita ada nama brand kita sendiri. Kita tak boleh tukar nama. Malah sebenarnya kalimah Allah pun tak sesuai letak dalam Bible. Sebab Allah dia ada versi dia. Allah kita tak sama selain daripada dia meragukan. Dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari. Ketika mana ni? Ketika keluar daripada, ketika Nabi Isa diangkat pada waktu maghrib. Jatuh matahari tu maghrib lah, diangkat ke langit. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Kaum Nasrani dia percaya Isa tu anak Tuhan. Jadi sebab boleh bercakap ketika bayi, boleh hidupkan orang yang mati, boleh buat burung daripada tanah tiup jadi hidup, boleh menyembuhkan penyakit kusta, juzam, boleh sembuh. Maka dengan atas sifat-sifat keistimewaan itu, mereka menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Mereka menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Maka rakaat pertama sembahyang Nabi Isa, sembahyang rakaat pertama setelah diangkat oleh Allah tadi pada waktu maghrib, untuk menafikan tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Okey. Nak menafikan tu dulu. Nak menafikan aku bukan Tuhan. Rakaat pertama. Nak menafikan tak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah ma'budun bihaqqin yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu rakaat pertama. Sedikitlah kita masuk bab akidah sikit. Orang kafir dia menyangka Tuhan berhala tu Tuhan, lembaga tu Tuhan, orang tu Tuhan. Dia sangka gitu. Tapi hakikatnya itu bukan Tuhan. Itu bukan ilah. Bila kita nafi dan isbat dalam akidah kita, syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah. Bila tidak ada ilah tu dia panggil nafi. Kita nak menafikan ilah. Tidak ada. Nafi lah jadi bahasa Melayu dah. Nafi. Kejap lagi kita nak isbat. Kita nak isbat pun dah jadi bahasa Melayu. Sabit. Isbat tu sabit. Jadi kita nafi dulu. La ilah. Tidak ada ilah. La ilaha illallah. Melainkan Allah. Allah saja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar. Ketika kita nafi la ilah, tidak ada ilah, kita terjemahkan Tuhan. Allah apa Allah? Allah tu Tuhan. Ilah? Ilah tu Tuhan. Jadi kalau terjemahan, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Itulah Allah Tuhan kan? Ilah Tuhan juga. Sebab tu bahasa Melayu terjemahan dia tu tak tepat. Ilah tu adalah ma'budun bihaqqin, maksud ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok azan ke apa kan, bila sebut la ilaha illallah, dia punya terjemahan panjang. Padahal la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Allah itu Tuhan. Dengan maksud tiada Tuhan melainkan Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Tuhan. Jadi tapi ada terjemahan yang bagus. Dia kata tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Atas pendeknya la ilaha illallah. Kenapa terjemahan dia panjang? Itu yang sebenar sebenarnya. Ilah itu adalah yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Jadi bila kita menafikan la ilah, kita menafikan, kita tolak siapa tu? Kita tolak ilah. Kita bukan tolak berhala. Kita bukan tolak Tuhan-Tuhan yang ada. Ada berapa juta Tuhan dalam dunia dulu sampai sekarang. Bila kita kata la ilah, tidak ada Tuhan, dengan maksud kita tolak berhala bukan Tuhan, tolak orang bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, orang ni bukan Tuhan. Tuhan yang dalam ni, yang berjuta-juta Tuhan ni, semua kita tolak. La ilah, tidak ada Tuhan, kita tolak semua Tuhan. Tuhan berhala, Tuhan-Tuhan orang, Tuhan-Tuhan makhluk tadi, semua kita tolak. Illallah, hanya Allah Tuhan yang sebenar. Itu adalah pegangan yang salah. Kita bukan nak tolak berhala. Kita tak tolak berhala. Sebab yang kita nak tolak ilah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Adakah berhala tu Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar? Bukan. Kita tak tolak dia. Kita tak perlu tolak dia. Adakah Nabi Isa, Jesus tu adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar? Tidak. Kita tak perlu tolak dia. Kenapa? Dia bukan Tuhan, nak tolak apa-apa. Habis tu orang cakap, orang je cakap Tuhan. Habis tu apa yang kita nak tolak? Apa yang kita nak nafikan? Ilah. Iaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar macam Allah. Satu lagi. Kalau ada, aku tolak. Soalannya ada ke tak ada? Tak ada. Sebenarnya kita tolak yang tak ada.
Kita bukan tolak Tuhan-Tuhan yang ada atas bumi ni. Bukan. Jadi kita tolak ni. Kalaulah ada Tuhan macam Allah ni satu lagi. Yang itu aku nak tolak kerana Allah adalah Tuhan yang sebenar. Tapi kita dah mengaji akidah, mana ada Tuhan yang kedua? Maka la ilah sebenarnya kita tolak yang tak ada. Kalau kita tolak berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang atas dunia ni, salah besar. Sebab kita telah mengiktiraf dia Tuhan. Tidak ada ilah dengan maksud tidak ada Tuhan. Berhala, melainkan Allah. Tuhan dengan berhala adalah Allah dengan berhala, Allah Tuhan. Berhala bukan, berhala aku tolak. Tapi sebelum dia tolak, dia iktiraf tu Tuhan dulu. Tidak ada Tuhan, iaitu berhala. Mana iktiraf Tuhan? Lepas tu baru tolak. Oh, iktiraf Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu batu. Buat apa nak iktiraf? Jadi yang kita nak tolak bukan tu. Kita nak tolak bukan batu, bukan orang, bukan. Kita nak tolak ilah, yang Tuhan yang berhak. Kita nak berhak satu diri, satu zat yang berhak disembah dengan sebenar-benar, dengan maksud Tuhan macam Allah. Kalau ada satu lagi aku tolak. Tapi tak ada. Maka aku tolak yang tak ada je sebenarnya. Nak beritahu Allah tu Tuhan sungguh. Sampai 2 kali tolak. Tak ada pun tolak juga. Tapi kita pergi tolak batu. Buat apa tolak batu? Batu tu tak perlu tolak. Sebab dia bukan Tuhan. Orang je cakap dia Tuhan. Itu maksud nafi isbat. Kita menafikan Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar tadi. Kita menafikan kalau ada satu macam Allah satu lagi. Tuhan macam Allah satu lagi. Kita tolak yang itu. Kerana kita nak kata Allah Tuhan yang sebenar. Tapi tak ada. Tapi kita pergi tolak benda lain. Buat apa tolak? Tolak orang tu, tolak orang ni. Tolak ayat pin, tolak Rasul Melayu. Sebab dia bukan Tuhan yang sebenar-benar. Ada yang mengaku Tuhan-Tuhan tu lah. Tolak Fir'aun, tolak. Buat apa tolak Fir'aun? Dia tu kan Tuhan orang zaman Qibti dulu. Dia mengaku Tuhan, dia bukan Tuhan. Dia tak layak disembah, tak ada sifat ketuhanan pun kat dia. Maka yang kita nak tolak adalah yang kita nak tolak bukan berhala-berhala tadi, kerana berhala-berhala tu tak perlu ditolak kerana dia bukan Tuhan. Kedua, tak habis juga ni. Kedua, rakaat kedua, bagi menafikan tohmah dituduh anak zina daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya. Panjangnya cerita ni. Siti Maryam, Siti ni orang Melayu je tambah. Kalau orang Arab dengar dia gelak. Bukan gelak lah, dia macam taklah gelak, dia macam tu lah. Siti ni hanya orang Melayu atau Nusantara je tambah. Indonesia, Thailand atau Patani, Brunei, tu kita, macam tu lah. Kita je tambah Siti. Siti ni Sayyidati maksudnya tuan tapi belah perempuan. Tuan tu lelaki, puan lah, puan. Ataupun ada pendapat kata Siti tu maksud makcik. Kita kan beraloh orang Melayu kan. Tengok makcik cakap berlapik. Makcik. Jadi kita panggil lah Makcik Hawa, Makcik Maryam. Berapiknya kita. Kita sebut Maryam. Macam kurang ajar kan. Tu orang Melayu. Ataupun puan. Boleh juga. Puan Maryam. Tu Siti tu. Dalam hadis tak ada cerita pun pasal Siti. Aisyah. Tak ada pun Siti. Fatimah. Tak ada pun Siti. Anak Nabi tu. Maka kita panggil lah Makcik Timah. Makcik Fatimah. Kan berlapik tu kita. Tapi kalau orang luar dengar, dia memang apa benda, main Siti-Siti kat depan pula. Setahu aku Fatimah, nama Fatimah, mana ada Siti. Kita orang ni macam dah adik-beradik. Macam dah saudara mara dah. Nak bagi tahu rapatnya. Okay? Dikisahkan dalam surah Maryam, ibu Nabi Isa, Siti Maryam, dia dikandungkan, maksud Nabi Isa dikandungkan dalam rahim Siti Maryam tanpa bapa. Yang mana malaikat dia datang, dia bagi tahu Siti Maryam bahawanya dia akan dapat anak. Nama anak namanya Isa. Dan dia ambil lebihan tanah yang digunakan untuk membentuk Nabi Adam, ditiupkan masuk ke dalam rahim Siti Maryam, lalu mengandung. Belen-belen tanah yang buat Nabi Adam. Sebab tu hanya 2 orang aja yang tak ada bapa. Nabi Isa, Nabi Adam. Tapi Nabi Adam lagi special. Mak bapak tak ada. Lagi power. Nabi Isa tak ada bapak aja. Pelik tak Nabi Isa tak ada bapak? Tak pelik. Nabi Adam mak bapak tak ada. Ada orang kata, mana boleh Nabi Isa tak ada bapak? Mesti ada benda tu dia buat tu. Ini yang dikatakan oleh orang kata. Yang kata versi mereka tu. Maryam jadi Maria tu. Maria atau Maria.
Maria je kot. Dia punya Maria dia versi lain. Versi dia tak percaya benda tu. Mana boleh mengandung? Maka dia telah bersetubuh dengan malaikat ke macam tu kot. Tak tahulah dia punya versi. Tiba-tiba kita kata, tak apa nama tu pun. Jangan letak Maryam, nampak kampung. Letaklah Maria. Maria. Baru terasa sikit. Maryam lah. Hebat, manusia hebat. Maria lain. Dia bersetubuh dengan malaikat macam ni, tak tahulah cerita apa benda pelik-pelik dia orang tu. Okey. Jadi mengandung. Ditiupkan mengandung. Tak pelik pun. Nabi Adam tak ada mak bapak pun tak pelik. Setakat tak ada bapak, tak pelik langsung. Ditohmah oleh kaumnya. Kaumnya kata bohong. Dicerita dalam Quran, cerita surah Maryam ni. Kaum dia kata bohong. Mana boleh seorang anak mengandung tanpa bapak? Mana boleh? Ada orang ni. Akhir sekali, keluarlah dia. Bila dah mengandung makin besar, tak dapat sorok, keluarlah dia. Kena tohmah oleh kaumnya sendiri. Pergi satu tempat, duduk dekat satu pokok kurma, duduk bawah tu. Sedih. Akhir sekali lahir anak dekat bawah tu. Bawah pokok kurma. Jibril datang bagi tahu, goyangkan pokok kurma tu untuk dapat buah. Sebab penat baru melahirkan. Tolak gitu, pegang-pegang gitu je. Jatuh kurma, makan, dapat tenaga sikit. Kurma kan tenaga yang cepat. Dapat tenaga cepat dengan kurma. Kemudian Jibril bagi tahu buat gitu, dan tiba-tiba air daripada bawah pokok tu ada air, macam air mata air lah, boleh untuk minum. Jibril pesan, jika ada orang tanya tentang anak ini, engkau cakap aku sedang berpuasa. Puasa apa? Puasa cakap. Dia tak boleh cakap aku puasa bercakap. Dia bercakap juga. Habis tu kalau orang tanya nak cakap macam mana, tanya Jibril. Jibril kata tunjuk dekat anak. Gitu. Tunjuk dekat anak tu aja. Kejadian ni berlaku di satu tempat bernama Baitul Laham, yang mana tempat ni Nabi singgah ketika Nabi Isra. Nabi Isra naik burak tu, dia singgah antara tempatnya Baitul Laham. Tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian lepas dah kuat sikit, Siti Maryam pun bawa lah anak dia tadi balik. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Bawa balik anak ke rumah. Sebab tadi kaum dia nak buat macam-macam. Mengendong anaknya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kaum dia nampak, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Siap bawa anak baliknya. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Makana abuki mra'a sawin wa makanat ummuki baghiya. Ayahmu bukan sekali-kali orang yang jahat, ibumu bukan seorang pezina. Kenapa kau perangai macam ni? Cerita dalam Quran ni. Fa asyarat ilaih. Fa asyarat, diisyarat, tunjuk dekat anak tu. Tunjuk dekat anak, kan kena puasa bercakap. Rupanya ada puasa bercakap, ada puasa makan, ada puasa minum, ada macam-macam. Dulu. Kita puasa, makan dan minum. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kau hilang akal ke Maryam? Macam mana kau duk tunjuk anak ni, aku tanya kau tak jawab, kau tunjuk macam mana nak cakap dengan anak ni, dah dia duduk dalam buayan lagi. Lah Quran cerita. Qala inni Abdullah. Tiba-tiba anak tu bercakap. Anak tu Nabi Isa lah. Aku Abdullah, aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah akan bagi aku kitab. Maksudnya jadi lantik menjadi Nabi lah. Akan diturunkan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Terkejut semua, baru terima Maryam. Boleh bercakap ketika kecil, maka mereka menganggap itu adalah anak Tuhan. Pelik gitulah. Tadi dia kata benda lain, dia anak Tuhan. Maknanya Tuhan sendiri, anak Tuhan dia kata. Sebab tak ada bapak. Siapa anak dia? Tuhan lah. Sebelum tu dia kata malaikat lah berzina dengan orang-orang sebelum tu. Bila dah Nabi Isa bercakap masa kecil, dia kata, ini betul dah, anak Tuhan ni. Anak Tuhan, dia kata anak Tuhan. Jadi solat yang kedua ni adalah bila solat rakaat kedua maghrib, apabila semua kaumnya dah terima.
Oh, iyalah, sorry Maryam. Dia terima. Maka itu rakaat yang kedua. Yang ketiga, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Allah je yang bagi bekas. Dengan maksud, apa yang berlaku sebut yang tadi itulah. Apa yang berlaku semua adalah qudrah dan iradah. Kehendak dan kekuasaan, kekuatan yang Allah jadikan. Semua yang berlaku. Itu maksud kainat tak bagi bekas. Kainat tak bagi bekas. Jadi, Allah yang memberi bekas. Dengan maksud, kalau Allah nak jadikan, boleh jadi. Walaupun tak ada bapa. Tu. Jadi itu rakaat yang ketiga. Itu rakaat yang ketiga. Maka rakaat yang ketiga ni merasakan sifat ketuhanan pada Allah. Pelik kan? Tak ada bapa. Maka Nabi Isa sembahyang, itu rakaat ketiga. Kerana inilah dua rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya. Sebab dua tu cerita tentang maknya, tentang dunia lah. Satu yang rakaat ketiga tu cerita tentang ketuhanan. Lepas tu dia asing tu, 2-1. Dia kata. Dan yang ketiga tu tunggal sendirinya. Sebab itulah. Sebab Allah satu, Allah tunggal. Maka dua tadi cerita tentang Nabi Isa dan maknya, 2 rakaat. Rakaat yang ketiga, Allah. Semata-mata Allah. Maksudnya Allah itu tunggal, esa, wahdaniyah dari segi zat, sifat dan af'al. Berhenti kat situ dah pukul 9. Ingatkan habis tak habis. Masuk kita Isyak last sekali. Isyak siapa? Nabi Musa. Tangguh dulu. Tasbih tasbih kafarah dan salatu subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.